Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Sahimi. Nombor metrik 20111015. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan satu assignment yang bertajukkan golongan kafir. Kita pergi kepada pendahuluan. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Selain itu, memahami ciri orang kafir iaitu benci dan sombong kepada Islam dan hati yang kotor disebabkan oleh maksiat. Berhati-hati dan memahami ciri orang munafik iaitu sifat berpura-pura sebagai Muslim. Walaupun hatinya kafir, syarat dengan penyakit hati terhadap Islam dan penganutnya dengan menghina Islam. Ayat ke-6 dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Jadi mufradat yang ada dalam ayat itu ialah al-kufr. Al-kufr, sesuatu yang menyelimuti. Pengertian ini juga digunakan oleh seorang penyair Arab dalam bait syairnya. Pada satu malam yang bintang-bintang ditutup atau diselimuti oleh mendung, ia juga diartikan sebagai petani seperti yang terdapat dalam firman Allah. Seperti hujan tanam-tanaman menggunakan para petani. Perkara ini menyebabkan petani mempunyai pekerja menimbus tumbuh-tumbuhan dengan tanah. Kemudian perkataan ini digunakan pengertian menutup kenikmatan tanpa menyatakan kesyukuran. Ia juga digunakan dalam pengertian kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengingkari keesaannya, sifat-sifat yang wajib baginya, kitab-kitabnya, rasulnya dan sebagainya. Kita pergi kepada makna am. Yang pertama iaitu innal lazi. Innal lazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, engkar. Maksudnya, kenapa dipakai gelaran kafir kepada mereka? Kerana dalam hati mereka ada sifat tolak kebenaran. Kufur adalah satu perkataan yang umum. Banyak jenis kufur yang sebenarnya. Ada yang syirik, ada yang tolak Nabi, ada yang tolak Al-Quran walaupun satu ayat. Kita akan pergi makna am yang kedua iaitu sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Maksudnya sama sahaja ke atas mereka, sama ada kamu beri ancaman kepada mereka atau kamu tidak beri ancaman kepada mereka. Dia seperti kita kena sampaikan kepada semua orang tanpa memilih bulu. Tidak kira sama ada mereka itu sahabat kita, ahli keluarga kita, sama ada orang kafir atau tidak. Kita kena berdakwah kepadanya. Dan yang terakhir, la yu'minun. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Sama sahaja kalau beri peringatan atau tidak kerana degil, mereka tidak akan beriman kerana degil. Kita kena faham maksud ayat ini. Kalau kita salah faham, kita akan sangka bahawa tidak ada gunanya lagi berdakwah kepada orang kafir. Sebab kita mungkin kata kalau kita beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan terima dakwah kita kerana mereka orang kafir. Bukan begitu. Pertamanya, siapa boleh tahu yang mereka itu jenis degil? Siapa yang boleh kata seorang tu jenis kafir degil? Kita tidak boleh tahu kerana ianya adalah perkara dalam hati. Kalau kita agak sendiri, itu tidak tepat. Dan Allah pun tidak
ada beri tanda kepada orang kafir ni, maka kita kena dakwah kepada mereka. Baru kita boleh tahu dia ni degil kata. Macam tu. Istinbat dia. Istinbat, lihatlah kisah Nabi Musa. Bukankah Allah suruh Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun? Padahal Allah tahu yang Fir'aun tidak akan beriman sampai bila-bila. Jadi kenapa suruh juga dakwah kepada Fir'aun? Sebabnya Allah suruh juga Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun kerana Nabi Musa akan meningkat imannya setiap kali baginda jumpa dan dakwah kepada Fir'aun. Itulah sebab kenapa Allah suruh Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun. Lagi satu, kita kena faham yang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang telah didakwah berkali-kali tetapi mereka masih lagi tidak terima. Sampai kepada peringkat mereka lawan kita balik. Bayangkan orang musyrikin Quraisy itu didakwah sendiri oleh manusia yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Maksudnya, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Mufradat dalam ayat 7 tadi ada dua. Yang pertama al-khatmu. Al-khatmu bermaksud al-tabu dan al-rainu, bererti menutupi dan menjatuhkan sesuatu yang mungkin tidak ke dalamnya. Manakala maksud al-qulub iaitu akal dan al-sam'u pula ialah pendengaran, sementara al-absar pula bermakna mata yang boleh melihat perkara yang dilihat seperti melihat warna dan bentuk. Yang kedua mufradat al-ghisyawah, penutup atau tabir. Kita pergi kepada makna am yang pertama, iaitu khatamallahu ala qulubihim. Maksudnya, maka Allah kunci mati hati-hati mereka. Ayat ni dia mengatakan tentang kalau tahap 1 sampai 3 masih ada harapan lagi. Tapi kalau sudah kufur tahap 4, setelah hati telah dikunci mati, tidak ada harapan kepada mereka. Ini dinamakan khutmul qalbi. Ini terjadi apabila mereka banyak sangat menolak ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa'ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka. Maksudnya, yang dikunci itu bukan telinga, tapi pendengaran mereka. Mereka dengar, tapi tak faham apa yang kita sampaikan. Macam kita panggil lembu. Lembu itu dengar suara kita, tapi dia tak faham. Dia tak faham apa yang kita sedang panggil dia. Yang ketiga, wa'ala absarihim ghishawa, dan ke atas penglihatan mereka ada penutup. Maksudnya bukan mata yang dikunci, tetapi pemahaman. Macam lembu tengok kita, tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Musyrikin Mekah boleh lihat bagaimana mulianya akhlak Nabi, tapi mereka tidak dapat terima dakwah Nabi. Dan yang terakhir, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang hebat. Maksudnya, balasan kepada mereka adalah mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan azab yang dikenakan kepada mereka amat berat sekali, kerana mereka itu golongan yang degil dan golongan yang menentang kebenaran. Istinbat bagi ayat yang ke-7 ialah, ini tidak bermaksud bahawa penolakan mereka terhadap kebenaran adalah akibat dari Tuhan yang menutup hati mereka. Apa yang dimaksudkan adalah bahawa Tuhan menutup hati dan telinga mereka sebagai
akibat dari keputusan mereka untuk menolak asas-asas iman. Dari pilihan mereka yang sengaja untuk jalan yang berbeza dari yang digariskan oleh Al-Quran. Sesiapa yang telah berusaha untuk menyebarkan kebenaran, seringkali mendapati bahawa jika setelah dipertimbangkan sepenuhnya, seseorang memutuskan untuk menentang suatu doktrin, fikirannya mulai bergerak ke arah yang sama sekali bertentangan sehingga dia gagal menghargai apa sahaja yang dijelaskan kepadanya. Telinganya menjadi pekak, matanya dibutakan dengan kelebihan doktrin itu, dan seseorang mendapat kesan yang jelas bahawa hati orang itu memang telah ditutup. Kesimpulan, kufur at-tauhid, menolak tauhid, dialamatkan kepada mereka yang menolak bahawa Tuhan itu satu. Sungguh orang-orang kafir yang tak akan beriman. Sama sahaja bagi mereka, sama ada kamu memberi amaran kepadanya atau kamu beri amaran kepadanya, mereka tak pula akan beriman. Surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Sekali penutup. Perbincangan tafsir ayat boleh dijadikan pengajaran kepada umat Islam dalam hal hubungan mereka dengan orang kafir, khususnya golongan munafik. Berikut pengajaran yang boleh diambil daripada ayat yang dibincangkan. Yang pertama, umat Islam dituntut untuk menjaga diri dari perlakuan maksiat, kerana perlakuan maksiat boleh menghitamkan hati dan boleh menjerumuskan mereka ke lembah kekufuran. Sekian daripada saya.